Jangan sebarangan nak serang. Dan saya nak bagi tahu awal ni. Sebab ahli-ahli UMNO di bawah pun kecewa. Tambah-tambah lagi bila ia buat kenyataan itu daripada MIC. Kalau anda buat kenyataan begitu, besok nak pilihan raya besok, anda nak minta sokongan daripada ahli UMNO. Kenyataan Presiden UMNO kamu sanggah. What type of people you are? Kalau begini, apa kata ahli UMNO kata, tuntut supaya Datuk Seri Presiden, kita keluarkanlah MIC dari Barisan Nasional. Payah-payah sangat, bubarkanlah Barisan Nasional ni. Biar UMNO bertanding secara solo. Ini cakap terus terang. Mana kawasan yang ada MIC? Jangan sebarangan nak buat. Yang Anwar Musa sokong apa hal? Pujuk sangat. Pergilah sokong. Nak pujuk MIC, sokong PIBM. Silakan. Bukan kita cakap besar. Tapi kadang-kadang saya menyirap juga. Bila dibuat kenyataan begitu. Yang saya tahu. Kita minta Presiden UMNO kita ni minta supaya tuanku campur tangan. Supaya mengadakan persidangan parlimen. Bukan nak jatuhkan Perdana Menteri. Yang kamu takut sangat kenapa? Kenapa kamu takut sangat dengan sidang parlimen ini? Kenapa pimpinan PBM ini terlalu ngeri dengan perkataan persidangan parlimen? Kenapa? Saya sabar malam menyatakan, kita hendak diadakan persidangan parlimen, itulah tempat terbaik untuk setiap wakil rakyat membincangkan masalah rakyat. Dan kita juga nak tahu ke arah mana negara ni nak dibawa. Sebab itu parlimen perlu bersidang. Kita juga nak tahu selepas perancangan bajet bulan 11 dulu. Ini dah masuk bulan 3, bulan Februari, Mac. Sejauh mana wang negara telah digunakan? Berapa banyak syarikat-syarikat yang kamu beri projek sedangkan rakyat susah? Kita nak tahu. Jadi kenapa kamu takut? Kamu takut nanti kamu akan disoal oleh ahli-ahli parlimen. Bagaimana dengan rangsangan 250 bilion? Sejauh mana wang itu sampai pada rakyat? Sejauh mana kejayaan mencaturkan ataupun menguruskan wang rangsangan 250 bilion? Itu yang kita nak tahu. Rakyat nak tahu. Sebab itu kita hendak persidangan parlimen diadakan. Tempat terbaik untuk rakyat tahu adalah parlimen. Sebab menteri yang ada senyum sepi, kabinet tak bincangkan. This is the actual fact. Jadi tiba-tiba kamu sangat hanya kerana tulis surat minta aku jumpa dengan. Dan Presiden PKR juga menghantar surat yang sama. Mereka mungkin ada agendanya. Kita bukan bersekongkol dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengan DAP untuk menjatuhkan Perdana Menteri. Tidak. Bukan, kita bukan nak. Mereka mungkin ada agenda mereka mungkin nak bawa usul ni tidak percaya. Itu persoalan lain. Persoalan kita sekarang ni, kita nak parlimen ini bersidang supaya masalah negara ini ditangani. Sebab negara dalam keadaan, saya melihat, saya sebenarnya tadi ada seorang berbual dengan saya petang tadi selepas solat Jumaat. Ini tadi nak marah juga ni, lupa saya nak cakap. Saya marah ni dengan jawatankuasa Masjid Kota Damansara. Akhirnya tutup pintu masjid. Kamu ni besar sangat ke pangkat kamu ni sebagai nazir. Ya, kamu kunci masjid betul. Kenapa? Oh, kerana orang rasa orang penuh. Umat Islam ni tahulah disiplin. Kalau kamu buka pintu pun, mereka bersemayang juga boleh di luar. Ada kawasan. Saya bersimpati. Saya lihat ada lebih kurang 7-8 orang bersembayang, bersolat di luar pagar masjid. Ni pejabat agama Islam ni buat apa? Perhatilah benda begini. Jangan ada kelas pula. Oh, ni boleh masuk, orang tak boleh masuk. Alasannya kerana tak register. Nak masuk ke rumah Allah register. Korang yang jaga masjid ni boleh mendapat tiket ke untuk masuk ke syurga? Itu geram saya. Jadi ini pun antara unsur-unsur yang akan dibahaskan, yang kita nak bincangkan. Di parlimen lah tempat terbaik. Nak tegur menteri Jabatan Agama Islam. Kenapa boleh berlaku sajak sampai anaknya ambil keputusan isytiharkan diri dia sebagai murtad. Sitak sabi peluru di ujung tanduk, Datuk. Kita tak mempersoalkan kedudukan. Presiden UMNO minta persidangan sebab kita tuntutan UMNO tak lain tak bukan, hanya satu saja, iaitu kita mahu masalah rakyat ditangani. Tuntutan UMNO lain tak ada. Perjuangannya untuk rakyat. Ini tempat yang terbaik untuk kita membincangkan soal rakyat adalah di parlimen.
Sebab itu hari ini saya tengoklah, saya berterima kasihlah, tahniahlah kepada Datuk Musa Syed Fadil, Ketua Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Pulau Pinang. Dia menyanggah, dia kata tindakan Venice daripada MIC secara terbuka menyerah Presiden UMNO, kita sudah tindakan yang tak baik. Ini sudah bunga ni, pimpinan UMNO peringkat akar umbi sudah boleh berbunga. Kalau MIC tidak mahu menyantuni masalah ini, saya khawatir menjelang pilihan raya nanti MIC pun terpelanting. Zahid Ibrahim, Menteri Agama pun sama. Betul. Saya bukanlah tujuan saya nak membalun dia orang, tidak. Tapi kepincangan lepas satu berlaku. Jadi saya ucap tahniah kepada Datuk Musa Syed Fadil. Sebagai warga UMNO, bila presidennya disanggah, dia kata tak patutlah kalau nak bercakap, bawa masuk dalam mesyuarat lah. Kenapa buat terbuka? Gatal sangat, nak sangat publicity. Jadi macam Anwar Musa, saban hari mesti keluar cerita dia. Buat apa? Untuk mengutuk pimpinan UMNO. Bongkar semua hal dalam kain. Kalau kamu kena ingat, saya ingat lagi bidalan daripada Datuk Nazir Aziz kepada saya. Dia kata, Mal, you kena ingat, satu tangan tunjuk dekat orang, 3 tangan tunjuk kat diri sendiri. Jangan ingat kamu bersih. Kes kamu pun tak selesai lagi. Jangan ingat kamu bersih, kamu nak tunggal semua. Mentang-mentang Presiden UMNO sekarang ni sedang dibicarakan. Biarlah mahkamah menentukan. Mau dipungkit dah begitu, begini apa semua. Sebab sekarang ni tak ada lagi. Kalau Datuk Najib pula bersuara, Datuk Najib pula dilutu bagai naga. Dan saya marah apabila dia mengatakan seolah-olah naratifnya, seolah-olah UMNO ni nak bawa, Datuk Zahid ni dah bawa UMNO ni bekerjasama dengan PKR, dengan DAP. Saya nak tanya Tan Sri Anwar Musa, saya nak tanya betul-betul. Sekarang ni 2 orang ahli DAP yang diterima masuk oleh PBM. Siapa sebenarnya yang bawa masuk ahli DAP? Siapa sebenarnya yang bersama-sama bersekongkol dengan DAP? Yang kamu katakan UMNO ini no Anwar, no DAP. Bukankah pimpinan PBM yang cuba membeli Nasrah, yang bawa Hajar Nasrah di Johor daripada parti PKR, dah sah masuk 2 orang. 2 orang ahli ahli DAP. Yang menyertai yang menyertai Parti Peribumi Bersatu di Perak. Satu ahli luar negeri Paul Yong, kawasan Trono, dan satu lagi A. Siva Subramaniam daripada kawasan Buntung. Kedua-dua telah menyatakan menyertai Bersatu di Perak. Dan jangan lupa, Paul Yong ini kes tak selesai lagi. Kes tuduhan yang dia merogol orang gaji. Jangan lupa. Jadi kalau gini kena pula sekarang ni. Dalam PBM tu penuh. Mereka ada kes berada dalam PBM. Nah, saya sekarang ni saya betul Warana. Saya Anwar Musa kena jawab. Siapa DAP sekarang? UMNO tak terima ahli DAP masuk UMNO. Belum ada seorang pun bekas ahli DAP menyertai UMNO. Sekarang ni 2 orang menyertai PBM yang kamu puja siang hari siang malam. Jawablah sekarang ni. Kemudian yang 2 orang daripada PKR. Jawablah. Ada UMNO terima orang PKR masuk UMNO? Tak ada. So, jadi apa naratif kamu sekarang? Yang kamu tuduh UMNO tu begitu, UMNO begini. UMNO bagi tempat kamu bertanding. Saya dalam keadaan begini, saya nak minta lah sebagai Presiden, kalau kreatif lah, show the true colour Presiden pilihan akan datang. Tak payahlah, drop je lah. Biarlah dia bertanding atas BBM. Kuasa yang ada pada UMNO tidak akan menurunkan Anwar Musa sebagai calon Barisan Nasional. Dia nak bertanding dengan apa, dia punya hal. Biasa berlaku dalam UMNO. Betul, tak perlu takut-takut dah sekarang ni. Presiden UMNO kena tegas. Sebab kalau kita menyimpan gunting dalam lipatan, hadirnya mengoyakkan, memecah belahkan. Dan sekarang ni, begitu juga kita nak tanya, timbalan menteri kamu, Anwar Musa, hari ini ada 2 kerakyatan. Katanya, satu Malaysia, satu di New Zealand. Bagaimana boleh jadi begini? Macam mana dia boleh merentas negara? Azrul buat, dokumen Adam tu bukan dari PKR ke? Betul. Dia bekas PKR, dia menyertai. Tapi sebelum yang sekarang ni yang saya nak cakap ni, naratif yang mereka katakan no DAP, no PKR. Sekarang
Jangan dicakap betul yang bawa semua tu banyaklah kena nak cakap begitu. Dan saya nak bagi tahu bahawa keadaannya. Jadi janganlah kita jadikan itu sebagai isu besar. Kamu nak serang Presiden. Isunya kamu nak serang UMNO balik. Ini masalah dia. Sekarang ni kita tunggu, kita santunilah bila UMNO ambil keputusan. Sebab ini keputusan yang kamu tanda tangani juga. Waktu Anwar Musa jadi Susah Agung UMNO masa itu, bahawa kita bersetuju Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Dan sokongan UMNO sekadar membentuk kerajaan untuk menyelamatkan politik negara yang berada dalam kucar kacir waktu itu. Dan kononnya tak ada DAP. Alright, sign semua. Waktu itu Anwar Musa Susah Agung. Apakah dia lupa? Dan UMNO punya kenyataan, mesyuarat Majlis Tinggi yang dibuat di Jeddah Baik mengikuti apa yang diputuskan waktu melantik Tan Sri Muhyiddin dulu. Di samping itu, menyantuni kehendak akar umbi. So, macam mana yang kamu nak sanggah? Yang kamu kelang kabut ni kepanasan apa hal? Macam kena belacan. Tak kena itu, tak kena ini. Kerana tidak dapat membuktikan kepada Tan Sri Muhyiddin bahawa dia boleh menguasai UMNO. Jadi, keadaan begini, malu buka. Kerana, jangan lupa saudara, waktu Perhimpunan Agung UMNO, Persidangan UMNO bahagian, dia mengadakan mesyuarat bahagian yang pertama ke tarikh. Orang buat 3 bulan, dia buat awal-awal 2 bulan. Dalam masa mesyuarat itu, dia gunakan media massa, media medsos. Pakai live ucapan dia ke seluruh negara supaya pimpinan bahagian-bahagian dengar. Sebelum orang lain buat, aku buat dulu. Dalam itu ucapan dekat sejam. Selama 1 jam kita kena begitu. Naratifnya menyokong PBM. Naratifnya penyatuan bangsa. Naratifnya Melayu mesti disatukan. Naratifnya. Jadi jangan usik PBM ini. Tetapi akhirnya rakyat tak dengar pun cakap kamu. Ahli-ahli UMNO mereka akan tak dengar pun. Pasal lerak bahagian besoknya tu mengusulkan supaya menghentikan kerjasama dengan PBM. Nak letak muka mana? Cakap kamu tak laku sekupang pun Anwar Musa. Tu geram saya tu. Nah, ini dengan ni. Nah, bagi saya kadang-kadang saya tak mau menyerang, tapi kalau dah serang hari-hari marah juga saya. Bukanlah saya ni tawaduk sangat dengan Zaim ini, tidak. Kedudukan sekarang ni sebagai Presiden. Kita kena pertahanlah kursi Presiden tu. Nah, lepas ini besok ada pemilihan. Bertandinglah. Kenapa sekarang? Nah, sekarang jangan lupa, kesan daripada itu, usaha jual beli ahli parlimen masih berjalan lagi. Mereka punya peruntukan. Semalam ada mesyuarat diadakan. Semalam mesyuarat PBM. Saya tahu bahawa dalam mesyuarat itu katanya, saya sebab ini kenyataan ini tidak sahih. Sebab ini dapatan yang dihantar pada saya. Jadi PBM tu jangan ingat bahawa parti anda tu tidak terdiri daripada musang bulu ayam. Ramai juga musang bulu ayam dalam PBM. Hantar pada saya. Dia kata antara dapatan tu, pertama-tama sekali minta supaya Taqiyuddin Susah Agung PAS menjadi sebagai peacemaker. So selain daripada kingmaker, nak jadi peacemaker, sebagai orang yang untuk menyejukkan hati UMNO. Maksudnya pimpinan Majlis Tinggi UMNO lah, supaya mengkaji semula keputusan, tidak bekerjasama dengan UMNO, dengan PBM. Dia Taqiyuddin akan diminta satu, dia tak minta Anwar Musa pun. Artinya parti Perubatan Bersatu dah tak percaya dengan Anwar Musa dah. Dah tak percaya dengan Anwar Musa dah. Itu yang dia lagi menggelisah tu. Sebab mesyuarat semalam katanya minta Taqiyuddin. Yang kedua, mereka sudah mahu menuntut supaya Azmin Ali diumumkan sebagai timbalan Perdana Menteri. Katanya, saya tak tahu. Saya kata, Alhamdulillah, laksanakanlah segera. Dua, dapatan yang ketiga katanya mungkin parlimen ini akan dibubarkan dalam bulan Jun supaya dibolehkan pilihan raya bulan Julai. Saya kata okey, alhamdulillah, dia tak payahlah dia nak cakap soal persidangan parlimen. Artinya parlimen tidak akan bersidang lah sampai sudah. Artinya parlimen tidak akan bersidang sampai sudah. Kita dapat tahu, jadi warga UMNO kesiap setia. Kita ni warga UMNO mereka akan umbi memang dah siap siaga, tunggu masa je. Tiga, yang keempat katanya mereka sudah punya wang yang cukup. Memanglah kalau ada kerajaan, katanya jumlahnya besar. Saya tak mau sebutlah jumlah tu berapa, sebab nanti minta saya bukti, saya tak ada. Jumlahnya besar.
katanya komisen ke apa? Komisen daripada pendapatan daripada wang yang diambil yang dikembalikan oleh mereka-mereka yang terlibat dalam YNDB. Bila sebut begitu saya menong lah. Saya kata, kalau gitu bukanlah Tun Najib yang ambil duit YNDB. Nah, kalaulah bila dikatakan dapatan daripada pemulangan YNDB, jadi macam mana yang dulu kamu tuduh Datuk Najib sapu semua? Saya menong fikir, bantai korang lah, saya kata. Dengar itu mesyuaratnya lah. Tapi intipati paling penting, Saudara Muhammad Kamal, 500 juta tak tahulah saya. saya adalah dapatan jumlahnya, tapi saya tak boleh nyatakan. Sebab bila saya nyatakan begitu, artinya saya sudah pun perlu membuktikan. Jadi saya kata hearsay yang kita dengar. Masuk dalam war, saya boleh buktikan dalam war saya. Jadi sebab itu mereka telah teramat geli menyebut soal persidangan parlimen. Sebab bagi mereka sekarang ni terus nak buat panggil pilihan raya. Dan sebelum pilihan raya diadakan, maka pimpinan-pimpinan UMNO mana? Sebab saya katakan tidak ada sesiapa pun di dunia ini yang bersih maksum sebagaimana Nabi Muhammad SAW. Kesalahan kecil pun akan diambil tindakan. Jadi mana pimpinan UMNO yang tidak dilihat friendly dengan mereka, maka akan diambil tindakan mahkamah untuk tarnish image. Jadi mereka bersih. Orang daripada PBM ni bersih sebersih-bersihnya, suci sesuci-sucinya. Tapi saya nak bagi tahu, kalau itu berlaku bila datang musim pilihan raya, jangan sampai ahli-ahli UMNO ataupun cyber trooper UMNO yang tidak mendapat upah serang pimpinan seorang demi seorang yang ada dalam PBM. Kita ada rahsia. Kita tahu korupsi mana, siapa terjebak dalam korupsi, bagaimana tentang isu tanah di Johor, bagaimana isu tanah di Selangor, bagaimana isu termasuklah isu Semburitan. Kita belum masa kita nak serang. Jadi mereka katanya akan minta. Ini hukum rimba akan melakukan pendakwaan. Kalau boleh semua pemimpin UMNO yang dilihat tidak friendly dengan puak-puak PBM. Jadi orang yang pemandangan ahli UMNO atau ahli parlimen UMNO yang baik dengan PBM, yang dilihat masih lagi dengan PBM, maka mereka ini tidak akan sentuh. Sebab itu ahli-ahli parlimen UMNO ni takut. Mungkin juga. Sebab mungkin mereka telah diugut. Kalau tak mau dengan kita akan bongkar punya kita. Mungkin. Kalau itu berlaku, mereka juga tak layak untuk bertanding akan datang. Tak, ini dapatan yang saya dapat daripada kesan daripada mesyuarat semalam yang dijalankan oleh Parti Bersatu, Parti PBM, apabila Datuk Seri Zahid Hamidi mengantar surat kepada Presiden PBM bahawa menyatakan UMNO kerjasama dengan PBM hanya sehingga hadirnya musim pilihan raya yang ke-15. Ini yang akan berlaku. Jadi saya nak bagi tahu awal-awal kepada saudara bahawa kita akan mendengar dalam waktu terdekat, sebab katanya parlimen akan dibubarkan bulan Jun. Usai saja kita bulan puasa dan berhari raya. Dan besar kemungkinan dalam bulan puasa juga akan ada tangkapan dan konon pendakwaan akan dilakukan. Dan mereka akan memastikan supaya Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi ini disahkan, dijatuhkan hukuman. Jadi bila kalau jatuh hukuman tu memanglah boleh appeal dan sebagainya, tapi tak peduli. Yang paling penting dia nak jatuhkan hukuman dulu. Ingat saudara, ingat ya, bila kamu lakukan begitu, akan sampai waktunya kamu juga akan kena. Bagi saya silakan. Sebab jangan lupa, satu Zahid Hamidi tak ada, ratusan Zahid Hamidi akan hadir daripada akar-akar umbi. Sebab itu saya katakan bahawa Saudara Jamaluddin Muhammad, tak payah kita nak cabar dah. Saudara Jamaluddin, mereka akan membubarkan parlimen dalam bulan Jun. Dapatan saya. Tetapi pertama sekali modus operandinya, pemimpin-pemimpin UMNO yang tidak bersama dengan mereka, yang dilihat tidak bersimpati dengan PBM, mereka ini akan di-charge. Sebab itu pendakwaan akan berlaku. Sebab itulah orang yang masih lagi kes merogol, yang kes itu masih di mahkamah, diterima masuk dalam PBM. Daripada ahli parlimen, daripada ahli Dewan Negeri, daripada Ipoh. Itu mereka melihat, sebab mereka merasakan bahawa dia ni ada pengaruh. Begitu juga dengan dalam PKR. Kerana mungkin dua orang ahli PKR itu berpengaruh. Tapi mereka lupa
bahawa pengaruh yang ada pada ahli-ahli UMNO, ahli-ahli Parti Keadilan yang belum menyertai mereka lebih hebat lagi. So mereka boleh lakukan apa saja. They can do whatever waktu you ada kuasa. Cuma sebab itu saya katakan, Saudara Abdul Aziz Haji Hassan, Zahid ada kes, lah, duduk penjara. Saudara jangan begitu, saudara. Jangan kita mentertawakan hal orang. Saudara bawa motor, besar kemungkinan ada masanya saudara juga tak ada lesen. Umpama je lah begitu. Jadi bila saudara kata begitu, saya rasa ini satu tindakan yang tidak sepatutnya. Kita biarkan. Sebab itu saya kata, saya akan ulas selepas saja perbicaraan. Dan kita melihat. Sebab itu, kita tak ada katakan. Tapi sekarang ni macam-macam mereka mengatakan. Zaid Hamidi ugut Zaid ini Muhyiddin supaya gugurkan kes dia. Tak ada. Tidak pernah berlaku. Beliau menyantuni kehendakan Rombi tak mau kerjasama dengan PBM. Dan beliau telah pun menempa untuk dibicarakan di mahkamah atas tuduhan. Saya tak nak ulas sebab tadi berbicara tadi, saya dengar kenyataan lawyer, kenyataan bersaksi. Akhirnya saksi mengatakan tidak ada janji untuk memberi kontrak dan sebagainya. Saya tak boleh ulas lah benda itu masa dalam perbicaraan. Ini boleh jadi contempt of court. Kita kena faham juga. Kita tak boleh menduai ataupun mendahului mahkamah. Biar mahkamah buat kerja dia dulu. Jangan kita tiba ni salah. Tak boleh. Jadi dalam keadaan kes ini, Datuk Zaid Hamidi memilih untuk dibicarakan kerana dia tak nak bawa UMNO ini tunduk kepada PBM. Ini fakta. Saya kena ingat. Bukan soalnya dia bersalah tak bersalah, saya tak kisah. Yang paling penting itu, waktu beliau menjadi Presiden UMNO dan waktu itu Tun Dr. Mahathir minta supaya Zaid Hamidi ini bawa ahli-ahli UMNO secara en bloc menyokong PBBM. Kalau tak sokong, maka dia akan didakwa. Dia kata, okey, kalau begitu keadaannya, dakwalah saya. Ini pemimpin UMNO yang tidak pernah takut dengan sebarang ugutan. Berkali-kali saya katakan sebagai seorang pejuang, penjara itu sekadar rumah rehat. Tali gantung itu buaian indah untuk kamu menuju ke syurga, ke jannah. Jadi, beliau ada pemimpin dan tidak merelakan UMNO ini menjadi budak-budak, menjadi bidak-bidak di papan catur waktu itu. Dan lepas itu, bila Dr. Mahathir berhenti, kita ingatkan pilihan pendakwan politik ini tidak boleh dijalankan oleh Muhyiddin, dan beliau meneruskan. Okeylah, tak ada masalah. Kita tak marah. Cuma kita katakan santuni hal rakyat. Yang menjadikan pimpinan UMNO marah sangat-sangat, masalah rakyat tidak disantuni. Saya tidak tahu apa antara perbincangan. Saya dapat tahu antara perbincangan antara Datuk Zaid Hamidi dengan Tan Sri Muhyiddin sebelum beliau dilantik sebagai Perdana Menteri. Dan dia kata yes. Pertama sekali, segala tuduhan terhadap semua pimpinan-pimpinan UMNO yang dilakukan oleh pemimpin terdahulu itu hendaklah dikaji semula. Bukan dibuang, kaji semula. Artinya sama ada dalam PBM pun kalau mereka bersalah juga kena seret ke mahkamah. Barulah fair. Ini. Yang kedua, kalau nak bentuk kabinet, bincang antara UMNO dengan PM. Tiga, apa saja masalah rakyat mesti diutamakan. Akhirnya satu pun dia tak buat. Bila satu tak buat, wajarlah UMNO tarik diri. Sebab janji dikhianati. Sebab itu saya mengatakan, kita bagi bunga, mereka bagi kita najis. Ini keadaannya. Jadi saya nak bagi tahu pada ahli UMNO, menjadi tanggungjawab saya memberitahu pada UMNO, Datuk Zaid Hamidi memilih biarlah diri dia diseret ke mahkamah asalkan UMNO tidak tunduk, tidak melutut, tidak menjadi pengemis kepada Parti Peribumi Bersatu. Ini maruah UMNO. Beliau mempertahankan maruah UMNO. Soal hakim, jalankanlah. Itu tak ada masalah. Sebab beliau yakin. Saudara kena ingat, Don Pereiro dia di Argentina pun biasa masuk penjara. Mahatma Gandhi pun biasa dipenjarakan. Soekarno biasa dipenjarakan. Buya Hamka juga biasa duduk dalam Hamka. Itu biasa bagi seorang pejuang. Imam Al-Bukhari pun sama juga. Setiap pejuang itu memanglah dia punya pertunangannya adalah bila bertentangan dengan pemimpin yang zalim. Ini yang saya nyatakan pada saudara supaya saudara faham.
Dan sekarang ini, parti daripada PBM sudah menerima orang macam daripada DAP di Perak. Seorang tu yang soheh-soheh ada kes berhubung dengan kes Rogol. Jangan kita lupa. Jadi begitu juga banyak lagi pemimpin sama ada daripada PKR. Sebab itu kabarnya saya dipahamkan apa ini daripada PKR macam Xavier. Konon-konon ada kes semua. Pujuk, ugut. Tapi tak tahulah Xavier nak masuk ke tak masuk, tak tahu. Tapi saya yakin macam mana Yang Muhammad Haji Anatrah, dia kata dia memilih. Walaupun kamu nak bagi aku 10 juta pun, aku memilih untuk reform. Ini Sri Kandi. Walaupun beliau daripada PKR, saya harus menghormati orang yang ada pendirian sebegitu. Bagi saya, setiap pemimpin dia mesti ada jati diri. Setiap pemimpin tidak boleh mengambil tindakan undang-undang, melakukan apa saja, menzalimi orang bawahan. Kita menerima, okey, hakikat demokrasi, kamu dah menang. Okey, menang. Parti Peribumi Bersatu menang di bawah Parti Keadilan. Okey, UMNO berlapang dada, terima. Tak ada masalah. Kerana prinsip demokrasi menghormati yang menang. Tetapi mereka yang menang tidak boleh menzalimi orang yang kalah. Ini yang perlu disantuni. Kalau tidak, nanti tunggulah masanya. UMNO ahli dia 3.7 juta kali ini. Tak usahlah nak guna Kak Anwar Musa. Tak usahlah nak guna siapa saja. Warga UMNO peringkat akar umbi hari ini sedang menunggu tarikh bulan Jun untuk pembubaran parlimen. Waktu itu, tahulah anda, dunia ini, langit ini tinggi atau rendah. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.